permulaan, mungkin doktor boleh berkongsikan sedikit perjalanan doktor dalam bidang pengajian tinggi sehingga menjawat jawatan sebagai pengarah Politeknik Ungku Omar itu, doktor. Silakan doktor. Kerjaya saya bermula seperti mana yang saya beritahu tadi, setahun setengah di swasta, dan kemudian bila saya masuk ke Politeknik, sistem Politeknik, bermula di Politeknik Kuching Sarawak, dalam mengajar lah, sebagai seorang pensyarah. Saya ingat 22-24 tahun juga mengajar, dan pada 2016 barulah saya masuk ke pengurusan tadbiran di Pejabat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti di Putrajaya, dan sebagai pengarah di Politeknik bermula pada November 2017 sebagai pengarah Politeknik Muazzam Shah di Pahang. Dan tidak lama, tak sampai setahun, dan kemudian saya kembali balik ke Ibu Pejabat selama 4 tahun setengah sebagai pengarah bahagian koordinasi TVET, yang bertanggungjawab tentang dasar dan polisi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Dan pada tahun lepas saya dipindahkan ke Politeknik Omar sebagai pengarah pada 7 Disember 2023. 7 Disember 2023. Setahun lah. Setahun doktor menjawat jawatan sebagai pengarah Politeknik Ungku Omar. So, semasa doktor tiba di PO itu sendiri, doktor, mungkin doktor boleh berkongsikan dengan kami visi dan misi yang ada dalam doktor untuk memastikan PO itu menjadi antara salah sebuah politeknik yang terbaik di negara ini, doktor. Ya, ada beberapa kerjaan besar lah. Yang pertama sekali, apabila kita dinobatkan ataupun dianugerahkan dalam APACC, Asia Pacific Accreditation Certification Commission, sebuah badan yang bertungkalan di Manila. Dari sudut audit quality institusi TVET, kita telah mendapat pencapaian pada tahap platinum lah, pada tahap yang tertinggi. Dia ada band dia lah, dari kata silver, gold, dan akhirnya platinum. So sebelum ini kita mendapat pada tahap gold sahaja, tetapi pada kali ini kita telah mendapat pada tahap platinum, pada tahap yang tertinggi, yang duration dari antara 2023 sehinggalah 2027 nanti. So dengan ini menandakan bahawa pendidikan TVET ataupun pendidikan teknikal dan vocational, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational yang kita tawarkan ini telah mendapat pengiktirafan di peringkat serantau dan antarabangsa. Dan itu yang pertama. Yang keduanya ialah Politeknik, seperti mana yang saya sebut tadi, pada 4 Disember tahun lepas, mantan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi yang berhormat Datuk Seri Khalid Nordin telah mengumumkan rancangan untuk menaik taraf Politeknik Omar sebagai Politeknik Apex. Seperti mana kita tahu, kalau di sudut universiti Sains Malaysia sebagai universiti Apex, dan dalam konteks politeknik ini pula, Apex di sini seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu akan bergerak ke arah penawaran yang lebih banyak dalam bidang advanced TVET, TVET termaju. Apa maksud TVET termaju? Dalam bidang-bidang seperti mana yang kita tahu sekarang ini bergerak seiring dengan peningkatan teknologi seperti 4IR, I 4.0, dan juga meningkatkan lagi penawaran di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi itu dua yang besar lah yang saya boleh nyatakan di sini. Kita tahu, doktor, generasi masa kini ada cabaran tertentu, dan daripada segi bidang pendidikan itu sendiri, mungkin doktor boleh kata berkongsi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam memastikan bahawa pelajar di BO ini berdisiplin dan seterusnya menjadi modal insan yang berguna dan juga memberi sumbangan kepada negara, doktor. Saya kira pada mana-mana institusi pendidikan, lebih lagi institusi pendidikan tinggi, ada beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada penghasilan graduan atau pelajar yang berkualiti. Yang pertama dari sudut environment ataupun persekitaran, dan termasuklah persekitaran pengurusan, fasiliti, kemudahan dan sebagainya.
Jadi di PUO ni seperti mana yang Cik Hafzi pun tahu, dengan keadaan politeknik yang telah agak berumur dan banyak fasiliti-fasiliti kita yang mungkin usang. Jadi ini mungkin beri sedikit tekanan lah, kerana pelajar-pelajar kita akan membandingkan dengan institusi politeknik lain, universiti dan sebagainya. Namun saya agak berbangga sebab kita mempunyai satu lagi aspek, iaitu aspek tenaga pengajarnya yang berkebolehan, yang berpengalaman, dan ini merupakan aset di sebalik kekurangan mungkin dari sudut bangunannya, rupa bentuk bangunannya, tetapi kita mempunyai tenaga-tenaga pengajar yang berkebolehan dan berkemahiran, dan ini memberikan keyakinan kepada ibu bapa dan pelajar bahawa apabila mereka masuk ke politeknik, mereka akan mendapat orang kata pengajaran, pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Dan aspek yang seterusnya ialah aspek kurikulum. Kurikulum kita memang diakreditasi oleh badan seperti MQA, Agensi Kelaikan Malaysia, bahkan program-program kejuruteraan kita diakreditasi oleh badan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Board of Engineers Malaysia. Dan ini memberikan seperti mana saya katakan tadi, tambahan keyakinan bahawa kepada ibu bapa, kepada pelajar, bahawa pembelajaran apa yang mereka perolehi dan CJ yang mereka perolehi akan diiktiraf, dan dari sudut kebolehpasaran tu tidak dapat disangka lagi lah. Dengan kita pada tahun lepas kita mendapat 96% dari sudut GE, kadar kebolehpasaran graduan kita, dan sedikit meningkatlah pada tahun sebelum tu 95%. Jadi memang dari sudut tu kita tidak ada masalah sangatlah. So, saya dah sebut tentang dari sudut elemen fasiliti ataupun persekitaran tadi, elemen kurikulum dan juga mesyarah, dan satu lagi elemen yang penting ialah pelajar tu sendiri. Jadi saya suka menyatakan bahawa saya cuba nak menyediakan satu environment atau persekitaran yang kondusif, yang bermakna, pembelajaran yang bermakna kepada pelajar-pelajar. Dan saya sering menyatakan kepada pensyarah-pensyarah kakitangan di Politeknik Umar ini bahawa kita perlu memberikan satu pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Kita kena ingatkan kita juga mempunyai anak-anak. Kita nakkan anak-anak seronok belajar, seronok pergi ke kelas tu, tak ada rasa boring sangat kan. Rasa macam lecture lagi kan, hari Isnin lagi kena pergi, tapi kita cuba nak mewujudkan. Jadi dengan itu, that's why kita cubalah menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih orang kata sophisticated lah. Contoh, kita ada apa yang dipanggil CDIO approach ataupun Conceive, Design, Implement and Operate. Satu kerangka pembelajaran kejuruteraan di mana di sana yang basically CDIO ni adalah satu kerangka design thinking lah, di mana dengan adanya menggunakan kerangka ini kita mampu untuk menghasilkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih bermakna, yang lebih kreatif dan boleh menghasilkan inovasi-inovasi. So dan juga saya cubalah untuk bekerjasama dengan lebih rapat melalui Jabatan Hak Pelajar untuk kita bekerjasama dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Saya dikata kerap jugalah mengadakan perjumpaan dengan MPP untuk kita sebagai kata wahana ataupun orang tengah lah di antara pengurusan dan juga pelajar. So apa-apa yang ketidakpuasan atau apa-apa maklum balas daripada pelajar, pihak MPP akan bincangkan bersama dan kita cuba cari penyelesaian yang boleh membantu mereka dari sudut pembelajaran dan sudut kebajikan mereka. Doktor, tadi doktor ada sebut kebolehpasaran pelajar itu yang mana tahun lalu meningkat 96%. Maksudnya meningkat 1% lah, sebelum tu dah tinggi dah 90%, tapi dah meningkat 96%. Ada tak doktor sendiri menetapkan orang kata sasaran untuk kebolehpasaran itu bagi pelajar-pelajar di Politeknik Umar?
Kita memang oleh kerana dari sudut kepelapasaran graduan ini memang pada tahap tinggi sebelum ini. Jadi kami pun dengan hubungan yang erat dengan industri, sebab setiap pelajar yang berada di Politeknik ini secara DNA-nya mereka perlu mengikuti latihan industri sekurang-kurang 1 semester 6 bulan. Jadi kira pada peringkat CJ, peringkat diploma, bahkan program pada tahap sarjana muda kita, mereka akan melalui apa yang dipanggil work based learning, ya, pembelajaran berasaskan kerja, di mana dalam 3 tahun pembelajaran tu setahun, orang kata compare setahun tu di industri. Jadi saya rasa walaupun kita ada sasaran sebab tapi kita taklah merasa sukar untuk mencapai. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelajar-pelajar kita ni, seperti mana yang saya kata tadi, mendapat pembelajaran yang bermakna dan akhirnya mereka boleh dengan kompetensi yang ada, kualiti yang pada mereka boleh menyumbang kepada industri ataupun syarikat ataupun sektor kerajaan yang mereka ceburi selepas belajar, dan menyumbang dengan sebaiknya di tempat kerja lah. Kita juga telah mendengar sumbangan yang terberikan kepada Politeknik Ungku Umar itu sendiri. Tapi saya lebih tertarik untuk orang kata mengetahui, adakah doktor juga turut memberi sumbangan kepada rakyat Perak itu sendiri, dan mungkin daripada segi kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan negeri dalam memastikan bahawa bidang pendidikan ini, bahawa bidang pengajian tinggi ini merupakan antara fokus yang perlu diberi perhatian dalam melahirkan orang kata modal insan yang lebih baik untuk masa hadapan. Pertama sekali kita bekerja rapat lah, ya, berhubung rapat dengan pihak kerajaan negeri melalui agensi lah, seperti PASAK, ya. Di mana apabila PASAK mengadakan bengkel-bengkel bagi bagaimana untuk menggerakkan ataupun meningkatkan TVET di negeri Perak, maka kita akan memberi kerjasama lah dengan menghadiri bengkel dan memberikan idea lah, pandangan-pandangan bagaimana kita boleh meningkatkan penglibatan dan juga inisiatif-inisiatif dari sudut sektor pendidikan vocational, pendidikan teknikal dan vocational, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, ya. So itu satu perkara, dan kita juga melalui kolaborasi dengan agensi kerajaan peringkat negeri juga, kita mengadakan program-program ataupun boleh membantu, setakat kita boleh bantu dari sudut inovasi. Contohnya baru ni dengan tahun lepas dengan pejabat custom negeri, bagaimana kita membantu untuk menghasilkan inovasi, produk inovasi bersama mereka. Begitu juga dengan syarikat-syarikat swasta, ya, dari sudut produk inovasi. Kita juga mengadakan CSR dengan sekolah pondok, dengan sekolah-sekolah. Misalnya seperti mana kita tahu sekarang ini STEM, ya, minat terhadap sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ini semakin menurun dalam kalangan pelajar kita. So kita mengadakan promosi-promosi, mengadakan pameran, ya. Contohnya juga tentang robotics. Sistem syaraf-syaraf dan pelajar-pelajar kita turun padang, ya, pergi ke sekolah dan memberikan pendedahan tentang bidang robotics misalnya, untuk menanam minat terhadap sains dan teknologi. Dan juga mengadakan program-program CSR seperti pembersihan pantai, ya, dan sebagainya lah. Jadi dengan penglibatan bersama masyarakat dan juga agensi-agensi kerajaan di peringkat negeri dan juga swasta, kita rasa kita dapat memberi sumbangan dan menunjukkan bahawa Politeknik Omar ni bukanlah hanya dari sudut dalam kepompong dia sahaja, kan, terhadap pelajar sahaja, tapi kita mengharapkan bahawa kita mampu untuk menyumbang kepada negeri dan masyarakat secara umum. Soalan terakhir saya adalah berkisar dengan harapan doktor itu sendiri, dan sebenarnya tadi saya terlupa untuk bertanya berapa ramai pelajar, tenaga pengajar dan juga bidang yang ditawarkan di Politeknik ini, dan selepas itu apa harapan doktor untuk orang kata memastikan Politeknik Ungku Umar ini terus menjadi salah satu institusi pengajian tinggi
yang dikenali dalam negara, Dr. Okey, di Politeknik Kurma buat masa ni kita mempunyai lebih 5,000 pelajar dan juga lebih 600 orang pensyarah dan kaki tangan. Bidang-bidangnya kita ada 6 ataupun 8 bidang, 6 bidang lah yang utama. Yang pertama sekali iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik, elektronik, kejuruteraan marine ataupun kejuruteraan perkapalan. Kita ada bidang perdagangan dan juga kejuruteraan teknologi maklumat dan komunikasi. So ada 6 bidang utama lah. Dan kita ada 21 program, 17 program di peringkat diploma, 2 di peringkat ijazah sarjana muda, dan keseluruhan kedua-dua ijazah sarjana muda kita ini menggunakan pendekatan work based learning, pembelajaran berdasarkan kerja, dan juga satu program di peringkat asasi, kita panggil asasi TVET, di mana pelajar-pelajar masuk selepas SPM setahun dan kemudian mereka akan terus ke Malaysia Technical University seperti THM, UTM dan sebagainya. Dan satu program yang kita panggil CJ Kemahiran Khas, CJ Kemahiran Pembinaan khusus untuk pelajar yang kurang pendengaran. Itu kita dah lebih 20 tahun lah kita menawarkan program ini. Jadi saya kira harapan saya ialah pada masa-masa yang datang, yang pertama sekali sebenarnya yang saya sebutkan tadi adalah untuk confirm ataupun menuju sebagai Politeknik Apex tadi. Sekarang kita sedang aktif bergerak lah, iaitu dengan membuat persediaan pembangunan kurikulum baru. Kita bercadang menawarkan 4 program baru lah, iaitu ijazah sarjana muda perakaunan, marine, elektrik dan electrical, dan juga seni band. 4 ini awal ini, dan kesemuanya berasaskan pendekatan work based learning. Itu satu yang sedang kita bergerak, ya. Dan kita juga sedang meningkatkan lagi kemahiran dan juga kelayakan pensyarah-pensyarah kita, sama ada melalui menyambung pelajaran di peringkat Masters dan PhD, dan kita ingin meningkatkan lagi, ya, meramaikan lagi pensyarah-pensyarah yang berlulusan PhD, sama ada mereka sambung belajar ataupun kita menerima pensyarah daripada politeknik lain yang berlulusan PhD, dan juga menjalani persijilan profesional. So maksudnya mereka bukan sahaja ada asas kelayakan asas di peringkat degree master PhD, tapi mereka juga ada kelayakan tambahan dalam bidang profesional. So kalau misalnya masyarakat ICT, mungkin dia ada Microsoft Certification ataupun Cisco Network Certification, yang akan beri nilai tambah dan akhirnya akan impart ataupun transfer that learning kepada pelajar-pelajar. Dan dari sudut sebenarnya yang saya sebutkan tadi, ya, Politeknik Kurma ni dah lebih 50 tahun. Jadi kita sedang berusaha untuk meyakinkan pihak kerajaan untuk memberi peruntukan yang lebih kepada kami dari sudut penyelenggaraan, dan juga mewujudkan pusat-pusat pengajian yang baru seperti Center of Undergraduate Studies, pusat asasi TVET, dan untuk makluman juga kampus bercam kita insya-Allah dijangkakan kampus baru ini di mana keseluruhan Jabatan Perdagangan akan berpindah ke sana dijangka pada hujung tahun ini insya-Allah. Kita doakan projek kampus bercam ini yang lebih baru akan siap sepenuhnya, dan kita doakan supaya dengan adanya pembangunan fasilitis yang baru ini, dan juga dengan penawaran program-program baru dan juga pelatihan peningkatan upskilling dan reskilling dari sudut pensyarah tadi, kita mampu untuk membawa Politeknik Kurma ke satu mercu tanda yang lebih cemerlang dan gemilang.